salam sejahtera. Saya Nosyadila binti Sazali, pelajar dalam jurusan Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak, ingin menerangkan berkenaan tugasan saya pada kali ini, iaitu berkaitan pengurusan tingkah laku kanak-kanak kecil bagi semester Januari 2021. Antara tugasan ini adalah untuk membantu para pelajar dalam memahami kemahiran dan teknik serta menguruskan kelakuan kanak-kanak kecil ini, terutamanya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Jadi dengan itu saya ingin menerangkan satu teori yang berkaitan dengan pengurusan tingkah laku kanak-kanak kecil ini. Antara teori yang dipilih oleh saya iaitu teori yang berkenaan dengan sistem ekologi yang dibawa oleh Yuri Bronfenbrenner. Siapakah Yuri Bronfenbrenner? Yuri Bronfenbrenner lahir pada 29 April 1917 di Moskow, Rusia. Bapanya dikenali sebagai Dr. Alexander Bronfenbrenner, merupakan pakar patologi klinikal dan pengarah dalam penyelidikan New York State Institution. Ibunya dikenali sebagai Eugenie Kamenetsky Bronfenbrenner. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 25 September 2005 pada usia 88 tahun di rumahnya di Ithaca, New York. Beliau menghadapi komplikasi dari penyakit diabetes. Beliau telah mendapat pendidikan dalam ijazah psikologi dan muzik dari Universiti Cornell, sarjana dalam psikologi perkembangan dari Universiti Harvard dan PhD dari Universiti Michigan. Sekarang, mari kita selidik setiap lapisan teori sistem ekologi Bronfenbrenner secara terperinci. Bagi lapisan teori sistem yang pertama iaitu mikrosistem. Mikrosistem ini berada pada pusat sistem dan merupakan komponen terkecil yang terdiri daripada persekitaran langsung di mana kanak-kanak itu tinggal. Ia melibatkan kediaman harian termasuklah keluarga terdekat dan keluarga besar kanak-kanak, sekolah atau kemudahan, jagaan harian, rakan sebaya, kumpulan atau komuniti di sekitar kanak-kanak. Interaksi yang berlaku dalam mikrosistem biasanya melibatkan hubungan peribadi dengan individu tersebut yang pengaruhnya berulang-alik. Walau bagaimanapun, dua orang adik-beradik yang mengalami mikrosistem yang sama mungkin berkembang menjadi individu dengan sikap yang sangat berbeza. Oleh itu, penemuan ini menyokong teori ini bahawa faktor lain iaitu sistem persekitaran sangat bertanggungjawab dalam perkembangan kanak-kanak kecil. Lapisan kedua dalam teori sistem ekologi ini pula ialah mesosistem. Mesosistem merupakan satu perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain, di mana sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contohnya, keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu itu ketika berada di sekolah. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah, di mana hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. Lapisan yang ketiga yang dikenali sebagai ekosistem ini pula merupakan satu pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara tidak langsung, tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Oleh itu, pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Sebagai contohnya ialah persekitaran di sekolah. Keadaan pengurusan, kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di sekolah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak. Sistem yang keempat yang dikenali sebagai mikrosistem, di mana ia melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma, nilai dan amalan dalam sesebuah masyarakat. Ia juga melibatkan sistem persekitaran yang lebih abstrak, di mana sesetengah masyarakat memandang pentingnya terhadap perbezaan gender dan jantina. Sebagai contohnya, tanggungjawab kaum lelaki lebih dominan berbanding dengan kaum wanita, di mana kaum wanita tidak diberikan peluang pendidikan yang sewajarnya kerana beranggapan bahawa tugas wanita hanyalah sekadar di dapur dan membantu suami atau kaum lelaki sahaja. Mikrosistem ini juga terdiri daripada ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat budaya dan lain-lain. Lapisan yang terakhir dalam sistem ini pula ialah kronosistem. Kronosistem merupakan satu perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa merujuk kepada pola peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu di sepanjang hayatnya. Pembangunan dan perkembangan sesebuah negara juga dapat menyumbang pengaruh yang besar kepada pengembangan individu, terutamanya kanak-kanak kecil.
Perkembangan ekologi yang dialami oleh seseorang individu memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. Suasana persekitaran seseorang individu itu memberi pengaruh yang besar dalam proses perkembangan. Sebagai contoh yang boleh kita ambil iaitu seseorang kanak-kanak akan merasa tersisih apabila ia mendapat ahli keluarga yang baru iaitu adik yang baru dilahirkan. Oleh kerana itu, kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. Antara implikasi teori terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam teori ekologi Bronfenbrenner terhadap kanak-kanak kecil ialah di mana satu kajian tingkah laku keibubapaan dan penyesuaian tingkah laku kanak-kanak luar bandar oleh Yahya Johari 2009 telah membuktikan bahawa latar belakang keluarga mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dan murid. Justru itu, tugas seseorang guru bukanlah hanya mengajar semata-mata tetapi lebih berperanan sebagai pembimbing. Sebagai contohnya, pemilihan PNP bergantung kepada tahap perkembangan dan kemahiran sedia ada bagi seseorang murid. Aktiviti PNP mestilah bersesuaian dengan minat, pengetahuan dan perkembangan murid. Implikasi dalam sistem ini dapat dilihat dalam aspek pendidikan di mana guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid dan kanak-kanak kecil. Guru berperanan penting dalam pendidikan sasiah murid di mana pengaruh guru akan memberi kesan yang penting terhadap murid. Sebagai contohnya, jika guru merokok, murid menganggap merokok itu baik dan tidak memberi kesan sampingan. Bagi ekosistem pula, hal ini merujuk kepada pengalaman individu yang mempengaruhi individu lain secara tidak langsung. Implikasi kepada murid atau kanak-kanak adalah persekitaran sekolah yang mempengaruhi corak tingkah laku atau perkembangan sosial mereka. Sebagai contohnya, murid yang pasif atau aktif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa PNP. Bagi mikrosistem pula, implikasi jelas akan berlaku kepada kanak-kanak atau murid yang ibu bapa mereka berfikiran konservatif terhadap jantina, di mana anak-anak perempuan tidak diberikan hak pendidikan yang sama berbanding dengan anak-anak lelaki. Bagi kronosistem, implikasi daripada sistem ini jelas dibuktikan dengan perubahan teknologi. Kanak-kanak atau murid lebih gemar bermain dengan permainan komputer berbanding dengan bersukan ataupun permainan tradisional. Hal ini juga akan mempengaruhi kaedah PNP guru di sekolah yang menggunakan ICT sebagai alat bantu mengajar dengan adanya kemudahan makmal komputer berbanding dengan dahulu. Pengaruh ICT kepada kanak-kanak juga boleh menimbulkan kesan negatif jika penggunaan komputer ini tidak dikawal selia oleh ibu bapa ataupun guru. Kesimpulan yang boleh kita dapat melalui teori sistem ekologi ini ialah bahawa kanak-kanak itu wujud dalam beberapa sistem persekitaran yang tersusun rapi antara satu sama lain. Ini bermaksud bahawa perkembangan kanak-kanak kecil itu dipengaruhi oleh pelbagai perkara seperti keluarga, rumah, sekolah, komuniti dan masyarakat yang merupakan sistem yang paling dekat dengan seseorang kanak-kanak kecil. Secara tidak langsung, teori ini juga menunjukkan bahawa unsur-unsur persekitaran seperti ekonomi, politik dan geografi antaranya boleh mempengaruhi kanak-kanak melalui pengaruhnya terhadap keluarga kanak-kanak itu dan masyarakat di sekeliling mereka. Secara ringkasnya, perkembangan dan pembesaran kanak-kanak ini boleh dipengaruhi oleh sifat semula jadi kanak-kanak dan juga persekitarannya. Sekian, terima kasih.